Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan cikgu dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Tema yang keempat, perpaduan. Unit 11, meraihkan penyatuan. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini iaitu Kelab Rukun Negara dalam standard pembelajaran 5.2.1 4. Dari segi standard kandungan 5.2 ini, kita akan memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.2.1 huruf Roman 4, kita akan memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks, iaitu kata berimbuhan sisipan. Objektif yang ingin kita capai pada hari ini iaitu mengecam dan memahami 11 kata berimbuhan sisipan yang terdapat di dalam teks dengan betul. Kedua, membina 11 ayat daripada kata berimbuhan sisipan yang disenaraikan dengan betul. Dari segi kriteria kerjaan, murid dapat mengecam dan memahami 9 daripada 11 kata berimbuhan sisipan yang terdapat di dalam teks dengan betul secara individu. Yang kedua, membina 8 daripada 11 ayat daripada kata berimbuhan sisipan yang disenaraikan dengan betul secara individu. Murid-murid tentu sudah bersedia untuk belajar tata bahasa kata berimbuhan sisipan. Jadi, kalau sudah bersedia, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 86. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini iaitu Kelab Rukun Negara. Ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam buku teks kalian, ya, dengan tajuk Kelab Rukun Negara. Jika kamu lihat, ada beberapa perkataan yang telah diwarnai dengan warna biru. Itu merupakan kata berimbuhan sisipan. Ya. Ini cikgu akan baca. Sambil-sambil itu kamu perlu gariskan kata berimbuhan sisipan yang lain yang kamu temui dalam teks yang kita akan pelajari pada hari ini. Jelasin murid-murid. Okey, mari kita baca bersama-sama. Farisha, Rubini dan Sufing daripada kumpulan Gemilang sedang menyiapkan mural rakan negara di dinding bangunan sekolah. Kita akan memastikan telapak tangan bersih semula selepas mewarna dan tiada kesan celoreng pada pakaian kita. Betul Farisha, pastikan alatan tidak berselerak. Jangan gementar semasa mewarnakannya. Nanti hasilnya tidak kemas. Lukisan jangan terlalu padat, nanti nampak serabut pula. Ya, ini dialog di antara Farisha dan guru dia. Ya, tentang mural, ya, lukisan pada dinding yang ingin mereka lukiskan, di mana cikgunya berpesan supaya tidak melukis terlalu padat kerana ia akan menyebabkan kesukaran dalam berwarna dan nampak serabut. Farisha pula memaklumkan yang mereka akan memastikan tangan mereka bersih selepas melakukan aktiviti berwarna dan memastikan pakaiannya tidak kena coloreng warna, ya, pada pakaian mereka. Okey, kita teruskan. Mural Rukun Negara siap dengan cemerlangnya. Ada apa-apa idea untuk kita hiaskannya? Saya bercadang untuk menulis kata-kata hikmat pada kelopak bunga raya itu. Di sekiri mural, kita letakkan pasu bunga raya dan bunga mawar agar kelihatan berseri dan semerbak harum. Kita boleh memasang lampu kelip agar mural ini nampak menarik. Bagus semua. Kerja kamu ini ialah sinambung pembelajaran kamu di dalam kelas. Kamu telah bersatu hati menyiapkannya. Okay, ya. Setelah mural itu dah siap, gurunya telah meminta supaya mereka menambah baik hiasan pada mural tersebut. Jadi, Farisha dan rakan-rakannya telah bersepakat untuk menulis kata-kata hikmat pada kelopak bunga raya itu dan meletakkan pasu bunga raya dan bunga mawar supaya ia kelihatan lebih berseri. Ya, tugasan yang ditunjukkan oleh Farisha ini mendapat pujian daripada cikgunya kerana mereka telah menyiapkan kerja secara bersatu hati. Okey, jelasin murid-murid cerita tentang Kelab Rukun Negara ini. Kita teruskan untuk mengetahui kata berimbuhan sisipan. Kerana aktiviti seterusnya, kita perlu mencari, mengecam, ya, kata berimbuhan sisipan di dalam teks. Apa itu imbuhan sisipan? Imbuhan yang diselit di antara unsur-unsur kata nama, misalnya telapak, tapak, ya, kata dasarnya tapak. Apa berimbuhan sisipannya? EL ni, jadilah telapak. Dalam bahasa Melayu ada beberapa kata nama yang mengandungi sisipan.
Sisifan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja. Bentuk sisifan tidak banyak dan hanya wujud pada kata nama dan kata adjektif sahaja. Semua bentuk kata nama bersisifan ini membawa makna benda, tempat atau binatang. Setiap sisifan disisipkan setelah konsonan pertama kata dasar. Ada 4 jenis sisifan: dan in. Ya, kena ingat ya, ada 4 kata sisifan: dan in. Okay, kita teruskan melihat contoh-contoh ya. Sisifan contoh: celoreng, kelangkang, kelembu, gelanggang, gelegak, geletar, jelujur, telakuk. Ya, jika melihat dalam perkataan yang cikgu baca tadi, ada perkataan di tengah-tengahnya. Ya, sisifan terletak di tengah-tengah perkataan, ya, di celah-celah, ya, disisipkan di pada perkataan. Sisifan cerucuk, gerigi, klip, kerumping, seruling, serabut. Ya, kemuning, gementar, gemelap, gemuruh, kemetot, semerbak. In, sinambung. Ya, tapi bukan semua perkataan yang ada tu in kamu masukkan jadi sisifan, ya. Kamu kena pastikan bila kamu buang imbuhan sisifan ini, dia memberikan kata dasar yang mempunyai makna. Ya, contoh cerucuk, buang cucuk. Ya, ada ya kata dasar cucuk. Jadi cerucuk merupakan imbuhan sisifan. Gerigi, buang jadi gigi. Ya, kerlip, buang ke jadi klip. Ya, kamu kena pastikan bukan semua perkataan sisifan ini kamu ambil dan kamu jadikan ia sebagai kata berimbuhan sisifan. Okay, jelas ya? Harap kamu akan lebih memahaminya apabila kita dapat mencari perkataan di dalam teks. Okay, kita teruskan. Okay, aktiviti seterusnya mengecam kata berimbuhan sisifan di dalam teks. Dia dah bagi dah perkataan gemilang. Ya, itu gilang. Kata dasarnya gilang. Telapak, tapak kata dasar dia. Celoreng, coring. Ya. Jadi ada tak perkataan lain yang kamu nampak di dalam teks yang pertama ini? Ya, yang lain selerak. Ya, selerak, gementar, serabut. Oh ya, ini ialah kata imbuhan sisifan. Kita teruskan teks yang seterusnya. Cemerlang, kelopak, semerbak, kelip dan sinambung. Ya, ini perkataan berimbuhan sisifan. Okay, jelas ya murid-murid? Terusnya, aktiviti yang terus, kamu perlu membina ayat daripada kata berimbuhan sisifan di dalam teks. Tadi kita dah membuat pengecaman pada kata berimbuhan sisifan. Kamu perlu keluarkan perkataan-perkataan tersebut dan masukkan ke dalam peta bulatan ini. Ya. Gemilang, telapak, celoreng, selerak, serabut, gementar, cemerlang, kelopak, semerbak, kerlip, sinambung. Ya, kalau letakkan dalam peta bulatan, kemudian kamu perlu membina ayat. Hanya 8 ayat saja berdasarkan kata berimbuhan sisifan yang kita senaraikan ini. Kamu pilihlah mana perkataan kata berimbuhan sisifan yang kamu boleh membina ayat dia. Contoh, gemilang. Majlis penyampaian hadiah di sekolah telah diadakan secara gemilang dan meriahnya. Okay, ya, ini contoh dan kamu boleh cari lagi 7 contoh ataupun bina 7 ayat lain berdasarkan kata berimbuhan sisifan. Jelas ya murid-murid? Jelas, kita teruskan aktiviti yang seterusnya, iaitu latihan kata berimbuhan sisifan secara interaktif, iaitu word wall games. Ya, kamu perlu mencari perkataan imbuhan sisifan yang cikgu bagikan ini secara silang kata. Ya, gunakan warna, kemudian kamu boleh buat bulatan ataupun garis. Ataupun kamu warnakan kotak-kotak ini supaya lebih menarik. Jelas murid-murid, kamu boleh main aktiviti ini secara dalam talian, pergi ke ruangan penerangan video, klik link Word World Games dan kamu boleh layarinya secara dalam talian. Andai kata kamu tidak mempunyai data internet, kamu boleh melakukan kerja ini dalam lembaran kerja, kemudian tanpa dalam buku yang cikgu tetapkan. Okay, jelas? Jelas, kita kongsikan nilai murni kita pada hari ini, iaitu bekerjasama dalam melakukan sesuatu tugasan.
Ya, jika kita melakukan sesuatu kerja secara bersama-sama dengan ahli kumpulan, ia akan menjadi lebih mudah, lebih cepat siap, lebih banyak idea yang boleh kita kongsikan. Ini dapat memudahkan kerja kita dilakukan dengan cepatnya. Okey ya, penting yang melakukan kerja secara bekerjasama. Pastikan kita boleh bergaul dengan semua orang supaya apabila aktiviti bekerjasama dapat dilakukan, kita dapat memberikan komitmen yang baik. Okey, sampai di sini saja murid-murid perkongsian cikgu dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa dalam video yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.